Assalamualaikum, salam sejahtera dan selamat kembali semula ke channel Abang. Terima kasih sangat-sangat sudi nak dengarkan cerita yang Abang sampaikan. Hari ini Abang nak sampaikan dua lagi cerita pengalaman daripada dua orang yang berbeza, satu lelaki, satu perempuan. Tapi yang menariknya kali ini, dua-dua ceritanya berasal daripada Perak. Jadi sebelum kita mulakan cerita, marilah kita sama-sama berdoa kepada Allah Ta'ala. Semoga Allah panjangkan umur, murahkan rezeki, berikan kesihatan yang baik untuk kita semua dan permudahkan segala urusan kita dunia dan di akhirat. Dan semoga Allah memberikan syurga buat mak ayah kita serta memberikan keamanan untuk kita satu dunia. Dan abang akan mulakan cerita kali ini dengan auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ada yang komen kat abang, bang potong janggut dengan misai serabai biar licin. Dia tak pernah tengok abang licin muka macam mana dan macam budak umur kata 5. Cerita kali ini disampaikan oleh seseorang yang bernama Dahlia, berlaku di antara tahun 2008 hingga 2017 dekat Perak. Pada waktu tu dia belajar dekat satu kolej dekat Perak tu, dan sebagai seorang budak kolej dia memang dikehendaki masuk dalam mana-mana grup ataupun aktiviti-aktiviti yang disediakan oleh pihak universiti. Dalam banyak-banyak kumpulan ataupun kumpulan aktiviti, dia paling suka nak menyertai aktiviti rekreasi. Sebabnya pada pandangan dia ni memang suka berjalan-jalan, lebih-lebih lagi kalau berjalan dekat dalam hutan. Walaupun dia seorang perempuan, dia bukanlah seorang perempuan yang penakut. Abang macam terkena diri sendirilah boleh. Jadi dia bukan seorang perempuan yang penakut dan dia banyak kali terserempak dengan alam sebelah tapi dalam keadaan yang samar-samar. Jadi disebabkan dia punya kelebihan dan dia punya keberanian, dia dilantik sebagai ketua kelab rekreasi kolej tersebut. Jadi banyaklah ahli-ahli yang mendaftar di bawahnya. Seperti biasa, bagi ahli-ahli yang baru mendaftar, mereka perlu menjalani satu kem motivasi pengenalan diri. Dekat kem tu akan diberikan beberapa task semata-mata untuk merapatkan hubungan di antara ahli-ahli dan juga AJK. Jadi untuk menjayakan program ni, siapa nama dia tadi? Dahlia perlu membentuk satu AJK untuk diberikan beberapa tugas sebelum menjalankan aktiviti itu. Jadi yang pertama, tugas pertama adalah mencari tempat kat mana diorang nak buat aktiviti ni. Banyak sebenarnya tempat yang diriki-riki dan akhirnya memilih satu tempat kerana tempat tu ada kawasan lapang untuk perkemahan, ada kawasan sungai, ada kawasan gunung, bukit. Dengan kata lain, suasana flora dan fauna dia memang cukup-cukup bagus. Tapi macam biasa, kalau dalam kem-kem perkemahan macam ni, memang ada aktiviti burung hantu. Itu memang selalu wajib diadakan untuk setiap kem motivasi. Tapi disebabkan kawasan tu macam agak pelik sikit, kata Dahlia, diorang pecahkan ahli kumpulan sebanyak 3 kumpulan. Dalam satu kumpulan ada lebih kurang 10 orang. Jadi dengan kata lain, ada 30 orang ahli baru dipecahkan dalam 3 kumpulan. Ketiga-tiga kumpulan tu perlulah berjalan di dalam hutan waktu malam semata-mata untuk menguji keberanian. Disebabkan hutan ini adalah pertama kali diorang buat aktiviti, jadi Dahlia pun tak nak ambil risiko. Dia tak berani untuk pecahkan student berjalan seorang-seorang. Jadi dia punya pandangan perlulah berjalan dalam kumpulan dan mana ahli AJK perlu memimpin kumpulan tersebut. Jadi dengan kata lain, sewaktu hari kejadian, AJK mesti ada. Jadi AJK pun juga dipecahkan dalam beberapa bahagian. Jadi dalam satu kumpulan ada ahli baru dan juga ada AJK. Dan selalunya AJK diletakkan di permulaan kumpulan. Maksudnya di kumpulan depan, barisan hadapan dan juga barisan belakang. Jadi bila sampai waktunya, lebih kurang pukul 1 pagi, semua pelajar dikejutkan, dibangunkan untuk menjalankan aktiviti ini. Semua pelajar memberi komitmen bagus. Semua bangun, semuanya segar. Masing-masing seronok nak jalankan aktiviti ini. Mereka semua diberikan lampu picit. Ketua-ketua lah diberikan lampu picit untuk mencari jalan yang betul. Okey. Pada waktu ni, Dahlia rasa macam dah tak sedap hati. Sebab sewaktu dia sampai dekat kem perkemahan ni, ada satu benda yang pelik. Dekat kawasan sungai yang berdekatan dengan tapak perkemahan tu, ada bahagian sejuk, ada bahagian panas. Macam mana Dahlia tahu? Sebab dia turun ke sungai tu. Dia memang seorang yang berani. Dia kata dia memang tak ada masalah. Selalu ikut abang akak ada pergi camping. Ataupun dulu waktu zaman sekolah memang banyak camping. Jadi waktu dia cek sungai tu, dia turun sungai tu, sungainya ada yang
panas, ada kelompok yang sejuk. Pelik. Jadi disebabkan kepelikan-kepelikan macam tu, dia dah boleh agak tempat ni mesti ada sesuatu yang ialah bertindih dengan alam sebelah. Jadi bila semua budak-budak dah dibangunkan dan dia pun dah membentuk 3 kumpulan, semua pun berjalan lah, tapi tidak serentak. Kumpulan pertama dulu jalan, no. Lepas tu kumpulan 2 pula jalan, lepas tu kumpulan ketiga pula jalan. Jadi Dahlia, mana Dahlia punya tugas? Dahlia akan berjalan orang yang paling terakhir sekali. Sebab dia kata selalunya memang menjadi dia punya kegemaran untuk berjalan orang yang paling akhir. Selalunya dia akan berjumpa dengan sesuatu yang daripada alam sebelah, kebanyakan daripada kemotivasi yang dia pernah lalui. Dia tak takut, dia berani. Cumanya dia kata perasaan gundah tu rasa huru-hara tu takut jugalah. Lebih-lebih lagi kalau melibatkan kecederaan ahli kumpulan. Kalau dia yang tercedera, dia kata dia boleh handle lagi, selalu masuk hutan. Kalau ahli kumpulan dia tercedera, jadi dia ambil keputusan macam biasa, dia lepaskan semua ahli-ahli kumpulan dulu berjalan ke depan, dia orang terakhir sekali yang berjalan. Waktu ni barulah dia terserempak dengan sesuatu yang dia tak sangka benda tu sampai menginjak 10 tahun selepas tu. Jadi tengah-tengah dia berjalan tu, orang lain semua dah ke depan dah tak nampak dah. Bayang-bayang ke apa tak nampak dah. Bulan pula pada waktu tu memang gelap, memang cukup gelap. Semua orang sebaiklah dia pun ada torchlight, kawan-kawan lain pun ada torchlight, dia pun berjalan dalam keadaan gelap. Waktu dia tengah berjalan tu, dia melintasi satu pokok kekabu. Tiba-tiba dia pelik sebab pokok kekabu tu bergoyang. Pokok kabu-kabu yang kata goyang. Jadi dia tengoklah pokok kekabu tu dengan harapan mesti ada jumpa benda-benda yang pelik, makcik rockers ke benda-benda yang pelik. Dia nak kata takut sangat tu tidaklah, tapi dia ingat nak baca apa. Jadi dia tengok pokok tu bergoyang, dia suluh pokok tu, dia suluh atas, dia suluh bawah. Tak ada apa-apa, monyet agaknya. Jadi dia pun nak teruskan perjalanan. Waktu dia teruskan perjalanan, daripada pokok kekabu tu bergegar, berpindah kepada pokok yang lain. Pokok sebelah dia pun bergegar. Dia macam mengikut si Dahlia berjalan. Makin ke depan Dahlia berjalan, makin banyak pokok-pokok yang bergegar. Tapi pokok tu bergegar berpindah satu pokok ke satu pokok. Jadi Dahlia rasa macam tak sedap. Dia macam dia tak nak dia kena tahu sama ada ni monyet ke bukan monyet ni. Ada berbenda ni. Jadi dia lepas lebih kurang 10 langkah, dia berhenti dekat satu pokok, macam pokok ara lah. Walaupun pokok tu besar dia kata, tapi pokok tu boleh bergoyang, bergoyang. Ni bukan beruk, ni bukan monyet. Kalau monyet tak boleh nak bergerak, nak goyangkan pokok tu macam tu punya kuat. Jadi dia tunggu kat depan pokok ara tu, dia suluh atas suluh bawah, suluh atas suluh bawah. Last tak nampak apa-apa pun. Jadi dia panggil macam ni, kalau betul lah awak ada dekat situ, saya minta maaf. Saya iringi kawan-kawan saya nak buat aktiviti. Awak makhluk Allah, saya makhluk Allah. Jadi kita jangan kacau satu sama lain. Bila habis Dahlia cakap macam tu, tiba-tiba depan pokok ara tu jatuh satu benda bulat hitam. Lepas tu bila dah jatuh macam tu, sasahlah Dahlia anggap monyet agaknya. Monyet tu bergulung agaknya, jatuh kat situ. Jadi Dahlia pun suluh. Tapi tak adalah nampak bulu-bulunya ataupun nampak macam keadaan pelik. Cuma dia nampak macam satu bola tampar, macam bola tampar, bola sepak, jatuh betul-betul dekat depan pokok ara. Jadi dia tunggu. Dia suluh je benda tu. Tiba-tiba benda tu mengembang jadi manusia. Yang peliknya, manusia ni ada rambut, ada kaki, ada tangan, tapi tak ada muka. Seluruh badan daripada atas sampai bawah hitam. Jadi waktu tu Dahlia kata, saya minta maaf kalau dah mengganggu tempat awak, saya pergi dulu. Itu je Dahlia kata. Dia memang biasa ikut camping dan itulah ayat-ayat yang dia pakai. Dia pun berjalan dah ke depan. Bila berjalan ke depan, dia pandang belakang, dia tengok benda tu masih lagi berdiri dekat depan pokok ara. Tak apalah, benda tu agaknya tak ikut dah. Jadi dia pun terus berjalan. Waktu dia berjalan tu, tiba-tiba dia rasa macam kat belakang dia ada orang. Dia tengok benda tu dah dekat belakang dia. Waktu tu macam, alamak, benda ni ngikut lah. Jadi dia cuba proses, nak baca apa, nak baca apa. Last dia ingat beberapa ayat ruqyah yang dia pernah belajar dengan ayah dia. Sambil berjalan dia baca ayat ruqyah. Semakin banyak dia baca ayat ruqyah, benda yang mengikut kat belakang dia tu semakin berjarak jauh. Last akhirnya lebih kurang 10 langkah dia berjalan, dia tengok benda tu dah tak ikut dia lagi. Memang bendanya hitam macam manusia, tapi mukanya bolong, kosong, dia tak ada muka. Jadi lepas dah 10 langkah tu dia tengok
Jadi Dahlia pun angkat tangan lah menandakan perpisahan diorang dekat situ. Tapi Dahlia tak putus baca ayat ruqyah. Dia teruskan baca ayat ruqyah sampailah dekat kem motivasi. Sampai dekat situ, sampai dekat jumpa dengan kawan-kawan dia, baru dia menggigil ketakutan. Dia rasa macam kalaulah benda tu tiba-tiba peluk dia, bawa dia ke alam sebelah, lagi huru-hara. Lain kali dia kata dalam hati, dia kata jangan dicabar-cabar benda ni, jangan kita tunjuk berani sangat, sebabnya memang kita hidup bersebelahan dengan alam sebelah. Jadi dia pun kem motivasi macam mana, dungdang, kem motivasi pun habis. Okeylah, tak ada apa-apa yang berlaku. Hidup diteruskan daripada 2008 sampailah 2017. Waktu 2017 ni Dahlia dah bekerja. Dia bekerja sebagai seorang eksekutif dekat Kuala Lumpur. Dia menyewa dekat satu bilik, dan bilik tu tidaklah besar sangat. Muatlah ada satu katil, satu almari dan juga satu tempat penyangkut baju. Jadi dia kata memang apa yang terjadi dekat dalam bilik tu, walaupun gelap, walaupun terang, dia boleh nampak keadaan bilik tu. Ceritanya, waktu 2017 tu, tengah-tengah dia tidur, satu malam tu, dia tengah-tengah dia tidur. Abang kagumlah dengan Dahlia ni, sebab ada babak yang ni, abang nak cerita babak dia. Dia tengah tidur, tiba-tiba dia rasa dekat atas bahu, dia tidur mengiring kan, dekat atas bahu dia ni macam ada benda berjalan. Dia ingatkan lipas. Abang rasa kan, kalau abang lebih takut lipas daripada hantu. Dia boleh tepes macam ni, gitu-gitu kan. Kalau abang lipas ada, pergi jiran sebelah minta tolong. Abang memang takut lipas, takut apa tu, cicak, tak boleh. Dan takut ular. Macam tu. Jadi dia kata lipas agaknya. Jadi dia tepis-tepis lah. Tiba-tiba benda tu bergerak lagi dekat bahu. Dia pun tepis lagi. Lala dia jadi marah. Dia pun bangun. Dia carilah. Ada mana lipas ni? Nak ditepuknya. Dia kata biar lepeh jadi je. Cari dekat selimut. Tak ada pula. Okey lah. Jadi dia pun tidurlah balik. Di tengah dia tidur tu, tiba-tiba ada orang pegang kaki dia. Bukan satu, dua kaki dia pegang. Waktu tu dia meronta, tolong, lepaskan. Dia ingatkan ada orang gatal masuk dalam bilik dia, pegang kaki dia. Mana tahu kan orang nak berumpat ke, orang nak buat apa-apa yang tak senonoh. Jadi sebab dia kata tangan tu memang betul-betul tangan orang. Jadi dalam keadaan gelap, dia meronta-ronta ni, lepaskan aku. Dia tak teringat nak baca apa-apa, sebab yang dalam otak dia, mungkin dia kata orang. Kalau dia tahu benda tu adalah makhluk alam sebelah, sah-sahlah waktu tu dia dah qaumat ke, dia dah azan ke apa. Dia meronta dalam keadaan yang gelabah. Akhirnya benda tu lepaskan kaki dia, lepaskan genggaman tu. Dia pun pergilah dekat Swiss, dia buka lampu. Dia punyalah terkejut. Selepas 10 tahun, benda hitam tu datang balik. Rupanya selama ni, bila diingat-ingatkan semula, memang setiap kali dia mandi, dia makan selama 10 tahun ni, dia mimpi dia memang berdampingan dengan benda hitam yang dia jumpa 2008 dekat Perak tu. Waktu dia buka lampu, dia tengok benda hitam tu dengan muka yang bolong macam tu. Dia terdiam. Sebab dia fikir, lama juga kau ikut aku kan. Dalam hati dia lah, lama juga benda ni ikut aku. Tapi dah takut tadi. Last dia baca ruqyah, dia baca ayatul kursi, beberapa ayat lagi, dan benda tu hilang. Malam tu dah tak jadi tidur, dah termenung, dah terdiam. Esok paginya dia kata dia ambil cuti, dia balik rumah mak dia. Dan bila cerita dengan mak ayah dia ni, mak ayah ni bawalah pergi jumpa ustaz untuk ruqyah kan. Waktu dia jumpa ustaz tu, dia nak ruqyahkan, ustaz start aja baca bacaan, tiba-tiba dia menangis-nangis. Dia rasa macam seolah-olah dia nak putus kasih dia dengan seseorang. Rasa macam cintanya disiat-siat. Dia punya sakitnya, dia kata. Waktu tu dia kata sedih sangat waktu nak melepaskan sesuatu yang dah lama berdampingan dengan dia. Mengikut kata ustaz waktu ruqyah tu cakap, benda tu sebenarnya dah lama ikut dia. Sebab kan waktu dia mula-mula jumpa tu, benda tu ingat si Dahlia ni suka kat dia. Jadi dia pun berdampingan. Dah tak sangka sampai 10 tahun dia berdamping. Cerita seterusnya disampaikan oleh seseorang yang bernama Hafiz, berlaku pada tahun 2009 dekat Perak juga, dan Hafiz pun belajar dekat satu kolej pun dekat Perak juga. Tapi cerita kali ini dia berlaku dekat Ulu Belicin. Abang belum pernah sampai lagi. Nanti siapa-siapa boleh komen yang duduk dekat-dekat dengan situ ke, yang pada datang situ ke. Memang macam cerita yang pertama. Untuk cerita yang kedua ni, Hafiz pun dia pada hari kejadian adalah dia perlu mengikuti kem pengakap. Pengakap pada waktu tu dia kata dia belajar dekat kolej.
Dan kem motivasi pada waktu tu adalah gabungan di antara pengangkap-pengangkap senior dan juga pengangkap-pengangkap junior. Dia sebenarnya pengangkap senior ni ada nama dia. Kalau tak silap abang, pengangkap kelana. Itu kalau yang 18 tahun ke atas lah. Jadi pada tahun 2009 ni, diorang ni ramai-ramai berkumpul dekat Ulu Belicin semata-mata untuk kenal satu sama lain, untuk ukuahnya dan juga untuk berkenalan dengan orang-orang baru. Jadi dia kata dia punya aktiviti 2 hari 1 malam duduk dekat situ. Macam biasa, bila malam mesti ada aktiviti burung hantu. Itu memang standard. Tapi ceritanya bukan bermula daripada aktiviti burung hantu, tapi bermula daripada petang tu juga. Pada waktu tu, Hafiz bertugas sebagai biro keselamatan sebab memang dia daripada kecil dan kawan-kawan dia semua tahu yang dia ni boleh nampak alam sebelah. Tapi bukan setiap masa, ada kala-kalanya, terutama kalau di kawasan-kawasan hutan ataupun belukar. Waktu petang masa tu, dia orang pecahkan kerja dalam beberapa kumpulan dan dia ni sebagai JK keselamatan, dia pun nak join orang pergi cari kayu api. Tujuannya adalah diorang nak buat unggun besar-besaran pada malam tu untuk diorang buat aktiviti-aktiviti sampingan, menyanyi, joget-joget gitu. Jadi sewaktu nak cari kayu api tu, dalam keadaan hutan tu dia tak pernah pergi Ulu Belicin tu, dia ajaklah beberapa orang kawan dia, lebih kurang 7-8 orang lah ditugaskan untuk mencari kayu api. Jadi masih lagi petang pada waktu tu, pukul 6 dan dekat pukul 7, dan kalau dekat dalam hutan pukul 6 dengan pukul 7 ni adalah waktu-waktu yang agak dah gelap jugalah, bukan tegang sangat. Dia orang pun bertujuh pun pergilah cari kayu api. Cari. Banyaklah jumpa kayu api tu. Nampaklah ada satu kayu tu. Kayu tu agak besar juga. Tak adalah besar sangat. Dia kata besar jugalah. Kalau ambil kayu tu, boleh dipukul, diketuk-ketuk, dikecil-kecilkan. Senanglah nanti untuk buat kayu api. Biar unggun tu menjulang besar. Jadi si Hafiz ni pun pergilah dekat kayu tu. Dia nak angkat kayu tu. Dia punya pelik sebab kayu tu betul-betul berat. Macam ada benda. Dia punya, kalau tengok daripada keadaan dia, macam lebih kurang 1 kilo 2 kilo. Tapi bila dia angkat tu, lebih daripada 50 kilo punya berat. Memang berat gila kayu tu. Bila dia nak angkat dah tak boleh tu, dia heret-heret pun tak boleh. Dia panggil dengan kawan-kawan dia, "Weh, tolong weh, angkat ni. Kayu ni kecil tapi dia punya berat macam zauzubillah," dia kata. Jadi kawan-kawan dia pun datang, angkatlah ramai-ramai. Oh, masih lagi tak boleh angkat. Jadi so dia orang semua tergelak-tergelak lah. Ada yang tak kena dengan kayu ni, tak apa, kita relax dulu, kata Hafiz. Kita jangan mengalah, kita tetap juga angkat dia. Jadi dia orang pun selepas rehat 5 minit, ada di antara kawan-kawan dia ni yang namanya Din. Dia tak nak angkat. Dia kata, "Korang angkatlah. Aku dah pegang banyak kayu ni. Aku duduk kat tepi je. Aku tengok korang angkat. Kayu-kayu lain biar aku angkat. Yang kecil-kecil. Yang besar tu, yang berat macam nak bagi kayu balak tu, korang lah yang angkat." Jadi bila Din duduk tepi, yang lain ni termasuk Hafiz ni pun pergilah dekat kayu tu. Dia orang pun nak angkat. Tetap juga berat gila. Dia orang tak terfikir pun nak baca bismillah ke auzubillah ke doa apa-apa pun memang tak terfikir. Waktu dia nak angkat tu, dah cuba seberat sekuat-kuatnya, tiba-tiba yang si Din tengah rehat ni, weh, angkat kepala. Dia orang ni waktu mengangkat kayu ni memang tak pandang kiri kanan, pandang kayu lah kan, nak angkat kayu. Bila dia dengar Din tu angkat kepala, dia orang pun angkatlah kepala dia orang, termasuk Hafiz. Punyalah dia orang terkejut. Rupanya dekat atas kayu tu, walaupun dia tak berapa besar, dia ada satu benda hitam macam perempuan tapi berbaju hitam, berambut hitam, duduk berdiri dekat atas kayu. Waktu tu semua nampak dan semua lari, semua menjauhi. Oh, ni apa benda pula ni yang berdiri atas ni? Jadi Hafiz kata, "Jom kita belah daripada sini." Dengan kata lain, mungkin benda tu tak kasih kita ambil kayu dia. Bla 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 bla. Jom, tak payah pergi ambil kayu tu. Jadi dia pun beredar lah daripada situ. Itu bukan malam tau, siang tau. Jadi dia orang daripada jauh, dia orang tengok benda tu, benda hitam dia macam perempuan pakai baju hitam, perempuan panjang, masih lagi berdiri dekat atas kayu tu. Diam aja. Agaknya itulah puncanya kayu tu jadi berat. Jadi dah jadi macam tu, dia orang pun ambil keputusan balik ke kemah. Dalam perjalanan tu kekek-kekek lah dia orang gelak. Tak sangka lah rupanya kita ternampak dengan makhluk alam sebelah. Waktu siang jelas pula tu kan. Jadi semua orang macam terkekek-kekek, rasa macam gembira. Tak adalah gembira, tapi macam tak sangka jumpa benda ni secara jelas. Ada juga di antara yang 7 orang tu dah kecup-kecup perut. Takutlah kan apa-apa yang berlaku selepas tu.
Aktiviti berjalan macam biasa. Unggun api dibuat memang menjulang-julang. Kayu-kayu dikumpulkan, semua cukup untuk buat unggun api yang menjulang tu. Habis saja aktiviti menjulang-julang api, bukanlah, maksudnya buat api yang menjulang tu tadi, diorang pergi ke aktiviti terakhir, iaitu aktiviti menguji keberanian. Dia lebih kurang macam burung hantu, nak cakap burung kakak tua je. Macam burung hantu jugalah. Tapi disebabkan peristiwa yang tadi, Apis pula sebagai ketua biro keselamatan, dia nasihatkan kepada semua ahli jawatan kuasa supaya permainan burung hantu kita tidak boleh buat seorang-seorang. Kita ubah permainan burung hantu. Jadi dia tanya macam mana caranya. Kita ambil pilihan yang terakhir, iaitu semua orang dikumpulkan dekat satu jalan. Kalau dalam hutan, dia walaupun hutan, kadang-kadang dia ada jalan tau, dia ada macam lintasan dalam hutan. Jadi semua orang berkumpul, diletakkan dekat atas jalan tersebut dalam hutan, tapi jarak di antara seorang dengan seorang student, jaraknya lebih kurang 1 meter sepanjang jalan tu. 1, 2, 3, macam itulah, banyak. Semua orang diberikan lilin dan diberikan kertas untuk menjawab soalan atas kertas. Jadi dia punya modus operandi lah, lebih kata modus operandi cerita ni adalah sambil-sambil menguji keberanian, peserta perlu menyelesaikan apa yang tertulis di atas kertas sambil pegang lilin. Walaupun hujan ke ribut ke apa, tak boleh bergerak selagi benda tu tak selesai. Jadi tengah-tengah diorang berjalankan aktiviti tu, Hafiz sebagai orang yang bertanggungjawab JK Keselamatan, dia akan merayau di sepanjang jalan yang penuh dengan student tadi. Student tu ramai jugalah, lebih kurang 20-30 orang juga. Dia pun berjalan. Tiba-tiba dia nampak sesuatu benda yang dia tak jangka dan dia tak pernah tengok. Satu pelajar yang kedudukannya paling hujung sekali dalam barisan pelajar-pelajar yang berdiri itu, pelajar yang terhujung sekali, dia tengah tengok kertas sambil pegang lilin. Tapi dia tak perasan, depan dia ada kucing putih. Waktu tu daripada jauh, Apis dah nampak. Kucing ni bukan kucing sembarangan. Kucing ni mesti kucing daripada alam lain. Dia pun jalan mendekati ke berdua ni tadi lah, budak yang tadi. Waktu dia dah dekat dengan kucing tu, dengan budak yang berdiri pegang lilin tu, tiba-tiba kucing tu pandang dia. Kucing putih dia kata, dan kucing tu agak besar juga, gemuk lah kucing ni. Dan kucing tu pandang dia, kucing tu melompat masuk dekat dalam semak, dalam hutan, hilang macam tu aja. Waktu tu Apis macam tak puas hati, dia rasa macam nak tahu apa benda yang sebenarnya kucing tu. Dia pun kejar lah, tapi dia kejar tak jauh, dalam masuk semak sikit. Bila dia teringat, jangan-jangan kucing ni bukan kucing kot, jangan-jangan kucing ni bertukar jadi ular, dia petoknya kan, bahaya pula kan. Jadi dia patah balik lah, dia tanya dengan budak yang ujung tu, kau nampak tak depan mata kau tadi ada kucing? Dia kata tak nampak. Hanya Hafiz saja yang nampak kucing tu. Jadi dia pun kata, okey, kita tamatkan aktiviti ni segera sebab dia dah rasa tak sedap hati. Kalau tadi kucing, kalau lepas ni datang naga, ular anaconda, kat hura ke? Tapi walaupun anaconda dekat Amazon, boleh jadi juga kan? Jangan main-main. Kalau benda-benda macam dia nak muncul dalam bentuk anaconda walaupun dekat hutan tropika, peduli apa dia kan? Jadi batalkan, bubar. Jadi semua orang pun baliklah dekat bilik masing-masing, dekat kemah masing-masing. Ingatkan kat situ dah habis dah, masuklah dalam kemah. Diorang pun ada yang bertugas sebagai JK Keselamatan, diorang tak boleh tidur. Diorang kena menjaga, merayau, merayau-rayau lah di sekitar kemah tu untuk memastikan semua peserta dalam keadaan selamat. Okay. Tiba-tiba, tak macam mana, bukan ribut, angin kuat dah dia kata. Angin kuat yang menyebabkan kemah-kemah tu semua macam nak terangkat. Jadi sebagai ketua keselamatan, walaupun dalam keadaan tanah lapang waktu tu, memang tak ada pokok-pokok besar kiri dan kanan, jadi tak bahayalah kalau pokok tumbang ke apa, memang tak ada bahaya. Cumanya angin ribut kuat, macam nak hujan. Apis arahkan semua JK-JK keselamatan untuk masuk kemah masing-masing. Bila dah masuk dalam kemah masing-masing, tiba-tiba diorang dengar macam ada benda berkepak dekat luar kemah. Bunyinya macam burung. Apis rasa macam tak sedap hati, dia pun jengahlah kat luar. Rupanya bukan dia je seorang yang jengah. Ramai-ramai daripada ahli kumpulan tu semualah menjengah keluarkan kepala daripada kemah. Rupanya yang terbang duk berkepak-kepak tu adalah abang tak boleh nak cakap nama dia, nanti kan sekarang ni dah pukul 1:30 pagi.
yang makcik rockers tu. Dia kata besar makcik rockers tu. Dia orangnya tak adalah besar sangat. Dia kata dia punya kain yang mengibai-ngibai tu. Hui, dia kata meriah, dia kata macam jubah kerajaan Cina. Besar walaupun putih, dia kata. Benda tu berkibar. Berkibar macam burung lah. Wah, ramai-ramai tengok dah macam pesta. Ramai-ramai tengok benda tu berkibar. Tapi bila benda tu mengilai, semua masuk dekat dalam kemah balik. Siap zip dah masing-masing ketakutan. Tadi seronok sangat tengok benda tu berkibai-kibai kan. Sebab besar benda tu, nampak macam rambut dia panjang. Lepas tu muka dia macam tak nampak sangat. Dia kata dah tertutup dengan rambut. Tapi dia punya jubah dia mengibai-ngibai. Ui, besar gila dia kata keadaannya. Tapi bila benda tu mengilai, terus tutup. Duduk dekat dalam kemah masing-masing sampailah esok paginya subuh. Tapi sepanjang malam tu, lebih kurang ada setengah jam lah, benda tu berlega-lega di atas kemah-kemah tu sambil menjerit-jerit. Dia macam cuba untuk menakutkan peserta-peserta lah. Jadi kalau ada di antara yang pada waktu tu 2009 dalam perkemahan tu dekat Ulu Belicin, tadi yang bercakap Ulu Belicin, boleh komen-komen kat bawah sebagai salah seorang ataupun dia punya adik ke dia punya abang ke yang duduk dalam perkemahan tu, dia punya kakak ke, boleh komen-komen kat abang. Ceritakan selanjutnya, mana tahu selepas tu ada cerita-cerita sambungan, sebab ceritanya sampai setakat itu je. Selepas habis besok pagi dia orang semua balik, sebab 2 hari 1 malam kan, dia orang pun balik. Jadi ceritalah lepas tu, kecoh lah semua orang, gembira pada masa yang sama agak seram juga bila terserempak dengan alam-alam sebelah. Terima kasih dengarkan cerita yang abang sampaikan. Abang harap cerita kali ini memberi pengajaran dan iktibar. Maaflah, hari ini sebenarnya patutnya abang sampaikan ucapan selamat hari jadi, tapi abang terlupa nak tulis. Jadi hari ini kita skip lah. Jadi kita dah nak menyambut hari kemerdekaan. Daripada abang ucapkan selamat hari merdeka kepada seluruh rakyat Malaysia. Semoga kita akan terus aman dan makmur, hidup bekerjasama, bersatu padu, walaupun apa jua latar belakang. Kita tetap satu Malaysia. Hingga berjumpa lagi dalam cerita yang akan datang, 2 hari akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.